Okay, so hari ini ialah yang menarik juga. I think perkara ini pernah disebut sebelum ini dan saya pernah diugut untuk disaman. Tapi laporan polis dan juga maklumatnya tidak pernah didedahkan kepada umum. Hari ini ialah mengenai satu kejadian yang berlaku di Besut, Terengganu, yang mana calon Barisan Nasional telah didapati merampas kertas undi pos yang kemudiannya dipangkah sendiri dan yang kemudiannya membayar kepada petugas-petugas SPR. Saudara-saudari boleh rujuk kepada laporan polis yang saya sertakan, dan saya terpaksa padam nama dan juga maklumat kerana beliau meminta supaya namanya dirahsiakan, because this is quite direct and very serious allegation. Tetapi laporan polis ini telah dibuat. Saya pasti SPR pun sedia maklum dan nama-nama yang lain ada untuk tindakan dan siasatan lanjut oleh pihak berkuasa. Dengan jumlah undi pos dan undi awal yang mencecah 500,000 di seluruh negara, ia cukup penting untuk mempengaruhi keputusan pilihan raya di seluruh negara. The last two elections, 13 and 12 election, the difference in terms of popular votes between Pakatan and Barisan is about 500,000 this time around. In 2008 is only about 300,000. So you can imagine how significant 500,000 worth of vote is. Saya telah bertegas sebelum ini bahawa keseluruhan proses yang melibatkan pengendalian undi pos, bermula dari senarai pemilih pengundi pos, yang mana isteri-isteri kadang-kadang dimasukkan juga walaupun mereka sepatutnya tidak termasuk di dalam undi pos, kepada pengedaran kertas-kertas undi pos, kemudian proses membuang undi pos dan seliaan semasa membuang undi pos, kemudian macam mana peti undi pos itu dibawa ke tempat pengiraan, penjumlahan. Semua ini kita persoalkan. Dalam sidang media yang lepas, kita telah tunjukkan macam mana peti undi pos hilang, boleh hilang. Jadi sebab itu kita bertegas bahawa semua proses ini mempunyai pelbagai kelemahan yang sudah tentu memberi ruang dan mengundang penipuan dan penyelewengan di dalam pilihan raya. Selama ini pun, pelbagai pengakuan telah dibuat dan dilontarkan oleh bekas-bekas anggota tentera yang mengaku bahawa mereka memangkah kertas undi bagi pihak anggota-anggota keselamatan yang lain. Maknanya undi pos ini selama ini pun telah pun disalahgunakan supaya ia memihak kepada Barisan Nasional. Hari ini saya tampilkan satu lagi laporan polis yang jelas menunjukkan bahawa seorang wakil UMNO dalam PRU 13 yang lepas telah bertindak merampas kertas undi pos, kemudian menawarkan dan membayar rasuah, dan kemudian memangkah kertas undi pos petugas-petugas SPR yang kesemuanya ini melanggar undang-undang pilihan raya. Laporan polis yang dibuat di Balai Polis Jertih telah merekodkan pengakuan seorang petugas SPR yang saya terpaksa rahsiakan namanya, yang mengaku perkara-perkara berikut seperti di dalam laporan beliau. Pada 29 April 2013, beliau bersama-sama 24 orang petugas SPR yang lain telah dipanggil masuk ke sebuah bilik mesyuarat oleh calon BN dan pintu bilik mesyuarat dikunci. This is the part where Datuk Seri Idris Jusof threatened to sue me for supposedly making a false allegation that SPR officers were locked. But you can see yourself in the police report, the report and allegation were made by SPR officers themselves, and it clearly stated how after they were asked to go into that meeting room, the meeting room was locked. Beliau dan petugas SPR yang lain, 24 orang tadi kemudiannya telah diarahkan menyerahkan kertas undi pos yang kosong kepada calon BN dan dibayar RM100 setiap orang. Nilai satu undi di mata BN adalah RM100 dan nombor serinya pun disediakan. BY 83939118 RM50, satu lagi AT 4241510 RM50. Keesokan harinya, petugas SPR ini berasa tidak senang
obviously if you've gone through this, you know, you have to grapple with your conscience. She didn't feel good about it, and she went back to meet the representatives of the candidate, BN candidate, and she went together with 4 other SPR officers. Mereka meminta kembali undi pos mereka, dan apabila mereka dapat balik undi pos itu, mereka dapati bahawa undi pos itu telah pun dipangkah. Dan pada masa yang sama, menurut laporan beliau, beliau juga menjadi saksi bagaimana kertas undi pos sebanyak 20 lagi. Sebab 24 yang diambil pada hari pertama, 4 orang yang pergi ambil balik, tinggal 20. 4 orang tu dia tengok kertas undi dia dah kena pangkah, 20 lagi tu tidak dikembalikan. Dan menurut beliau, dia jadi saksi bagaimana 20 undi yang tidak dikembalikan itu telah dimasukkan ke dalam peti undi. Maknanya deduction that has been made by her was that just as her ballot paper was marked without her approval, the other 20 would have been the same, and it was cast into the ballot box without approval of those voters. Dan selepas mereka membuang kertas undi pos, saya tak tahu sama ada dia buat undi rosak ke apa, I don't know. Tapi daripada kertas undi yang dia dapat balik itu, dia pergi kembali ke pusat pembuangan undi pos, dia masukkan, dan selepas dia buang undi, jari beliau tidak dicalitkan dengan dakwa kekal seperti mana yang sepatutnya berlaku. Apatah lagi kerana dakwa kekal ini memang khusus untuk mengelakkan undi berkali-kali, terutamanya yang melibatkan undi pos dan juga undi awal. Bukti-bukti ini bagi saya sudah cukup untuk menunjukkan bahawa berlaku terlalu banyak kepincangan yang melibatkan pengendalian undi pos dan undi awal, sehingga membolehkan calon BN merampas dan membeli kertas undi secara terbuka, dan selepas buang undi pun dakwa kekal tidak digunakan seperti sepatutnya. In my opinion, having looked at the whole voting process, there are so many loopholes at every step of the way. Because of these loopholes, you have a candidate, a BN candidate, who could actually confiscate by force the ballot papers, paid for it, and then mark the ballot paper. And even after all this, on the day itself, indelible ink was nowhere to be seen. Yang ini lagi hebat, dia bukan tanggal, memang tak ada langsung. Jadi sebab itu, taking into account that 500,000 of postal and advance votes are extremely influential in deciding which way the election results could have gone, and with all the evidence adduced so far at how at every step of the way the process were abused, there were rampant irregularities, I'm confident that just as these irregularities had taken place at all the voting centers that we have disclosed so far, it also could have taken place at all the other places. If it happened in Besut, it would have happened in Setiawangsa, it would have happened in Simpang Pulai, it would have happened in Gopeng. Sebab itu kita bertegas bahawa dengan pelbagai penyelewengan ini, pilihan raya umum yang lepas adalah tidak sah, dan keputusannya itu telah dicemari oleh penyelewengan dan penipuan, dan maka kita akan teruskan dengan rapat umum yang kita adakan di Kuala Lumpur pada siang hari pada 15 Jun 2013, iaitu lebih kurang 11 hari dari sekarang. You tambah any addition? Kau tak soalan?